Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya kita dapat meneruskan sesi pembelajaran kita ini insya-Allah walaupun dalam suasana PKP ini. Dan saya meminta para pelajar tahun 4 untuk membuka buku teks Kafa Aqidah. Buku teks Kafa pelajaran Aqidah tahun 4. Bukan, maksud saya kita terus kepada perbincangan. Buku teks Kafa itu tak habislah, kita bincang dulu. Kita masuk kepada soalan yang saya berikan kepada kamu, perbincangan soalan-soalan latihan. Soalan peperiksaan latihan pada tahun 2019 yang telah kita bincang sampai kepada soalan yang ke-7. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pada soalan yang ke-8 pada muka surat 2 tu. Soalan yang ke-8, apakah persamaan yang ada pada malaikat dan manusia? Allah Ta'ala mencipta malaikat daripada cahaya. Manusia dicipta oleh Allah Ta'ala daripada tanah. Tak sama kan? Dia tanya apakah perbezaan yang ada pada malaikat dengan manusia? Alif, batang tubuh. Adakah malaikat sama seperti kita, manusia? Tak. Kerana manusia Allah Ta'ala ciptakan daripada cahaya. Kita ada urat, tulang, daging, rambut. Ada api, ada air, ada angin dalam badan kita. Dia tak sama seperti yang ada pada tubuh malaikat. Tubuh malaikat tak sama. Jadi apa yang persamaannya? Cara beribadah. Beribadah pun tidak sama. Ibadah kita tak sama dengan ibadah malaikat. Ibadah kita ada syariat, ada peraturan untuk kita beribadah yang diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana untuk manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak sama cara ibadah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan manusia tak sama. Walaupun ada sebahagian yang bersemayang dengan ada sebahagian yang sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah. Ada mereka itu sentiasa bertasbih memuji Allah, itu ibadah mereka dengan Allah. Tidak seperti kita ni manusia yang ada peraturan-peraturan yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW bagaimana manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jim, akal. Akal maksudnya pada diri malaikat ada akal, pada manusia ada akal. Itu yang ada persamaannya. Itulah satunya di antara yang kita ni ada persamaan dengan malaikat, ialah kita ada akal, manusia juga ada. Malaikat ada akal, kita juga ada akal, manusia ada akal. Baik, daripada 3 ni mana jawapannya akal. Benda. Baik, yang ke-9, Allah itu. Soalan yang ke-9. Allah itu bersalahan, berlainan dengan yang baharu. Kenyataan ini merujuk kepada sifat wajib Allah Ta'ala apa? Bersalahan. Maknanya kita kena ingatlah sifat-sifat 20 yang kita telah belajar dahulu. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sekurang-kurangnya 13 sifat yang wajib diketahui. Tak masuk lagi 7 lagi sifat. Kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman. Itu kaunuhu tu ada 7 lagi. Kena ingat. Kena ingat dan kena tahulah maksudnya. Dan begitu juga kena tahu sifat-sifat mustahil, iaitu lawan daripada sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang perlu kita ketahui, fardu ain. Jadi berhubung dengan persoalan kita yang kita nak bincang pada malam ini, Allah itu bersalahan dari sekalian yang baharu. Dari sifat apa? Baik, alif, kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran iaitu hal keadaan Allah Ta'ala yang qadir, maknanya berkuasa. Adakah bertepatan dengan maksud yang dikehendaki Allah Ta'ala itu bersalahan dengan yang baharu? Tak. Baik, qiyamuhu binafsi. Qiyam, kamu selalu debut. Qiyam, apa maksud qiyam? Maknanya berdiri.
Berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Maksud berdirinya bukan dengan berdiri dengan kaki. Berdiri di sini ialah Allah Ta'ala tidak bergantung dengan sesuatu daripada makhluknya. Tidak mengharapkan sesuatu daripada makhluknya. Malahan, makhluk yang perlu berharap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, qiyamuhu ta'ala binafsi artinya Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Tidak ada kaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan soalan Allah Ta'ala itu bersalahan dengan sekalian yang baharu. Baik, jim, mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafah ni maknanya bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Jadi jawapannya adalah jim, iaitu mustahil Allah Ta'ala itu bersamaan dengan segala yang baharu. Mumasalatuhu lil hawadis. Mustahil Allah Ta'ala itu bersamaan dengan segala yang baharu. Wajib Allah Ta'ala itu bersifat dengan mukhalafah, iaitu bersalahan. Tak sama Allah Ta'ala dengan yang baharu, maknanya dengan makhluknya. Percakapan Allah, kata-kata Allah tak sama dengan kalam ataupun kata-kata manusia. Pendengaran Allah tak sama dengan pendengaran manusia. Melihat Allah tidak sama dengan melihat manusia. Itu dikatakan mukhalafatuhu lil hawadis. Baik. Soalan yang ke-10 yang nak kita bincangkan pada hari ini ialah di antara berikut adalah nama Allah yang membawa makna yang maha memelihara. Yang maha memelihara. Mana bukan sekadar kamu kena ingat tentang sifat 20, sifat yang wajib pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan 20 sifat mustahil pada Allah Taala. Satu sifat yang harus pada Allah Taala, kamu kena ingat. Pelajaran kamu dulu ada bincang tentang nama-nama Allah, iaitu Asmaul Husna. Jadi di antara nama-nama Allah ini yang bermaksud, yang mana yang maksudnya maha memelihara. Baik, alif, Al-Quddus. Al-Quddus artinya yang maha suci. Quddus, yang maha suci. Baik, ba, Al-Aziz. Aziz, yang maha perkasa. Al-Aziz. Baik, jim, Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya yang maha memelihara. Itulah jawapannya. Di antara nama-nama Allah itu yang bermaksud yang maha memelihara ialah Al-Muhaimin. Kamu kena ingatlah ni. Di antara nama-nama Allah yang telah kita pelajari ialah itu semua kita dah pelajari. Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Muhaimin. Ini semua nama-nama yang telah kita pelajari dulu dah. Kena ingat maksudnya, insya-Allah kemungkinan keluar dalam peperiksaan yang kita bincang baru-baru ini. InsyaAllah untuk sesi persekolahan yang akan datang ni, dalam masa 3 minggu sebelum cuti persekolahan akhir tahun, kita akan buat ujian akhir tahun insyaAllah. Jadi sekadar itu pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya di atas perbincangan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.